Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man nasarahu wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara-saudari, anak-anak sekalian, ayanda akan menyambung tazkirah berhubung dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita melihat dari sudut ketinggian ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak ada tolak bandingnya. Saudara-saudara, anak-anak sekalian, terlalu banyak pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang berkaitan dengan keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kuat aqaid kita kepada alam gaib yang akan kita tempuhi kelak. Seperti saat kematian, bagaimanakah ruh akan dikeluarkan daripada semua sendi-sendi kita oleh Malikul Maut ataupun Israel. Pada ketika itu, adakah hati kita telah bersih daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan, seperti berlakunya pembedahan dada Rasulullah ketika Isra' dan Mi'raj. Ketika berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang sangat mulia di dunia ini, iaitu berada di Masjidil Haram. Cuba kita fikir, saudara-saudara. Kita hayati, kita insafi. Semasa malaikat Israel mengambil nyawa kita, nanti di mana kita berada? Adakah kita berada di tempat yang mulia? Na'udzubillah. Ataupun ketika itu kita berada di tempat yang hina, berada di dalam panggung wayang, kelab-kelab judi, tempat mabuk arak, tempat mabuk dadah, atau tempat-tempat lain pelacuran. Ini perlu dipikirkan. Kita bukan hanya setakat mendengar syarahan Isra' Mi'raj saja. Banyak sekali perkara yang boleh dipelajari daripada peristiwa Isra' Mi'raj itu. Termasuklah dari segi ilmu pengetahuan. Misalnya ilmu astronomi, ilmu perubatan, ilmu pembedahan, pembersihan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi Isra' Mi'raj. Pembersihan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi Isra' Mi'raj menjadi titik tolak kepada manusia tentang ilmu kedoktoran, khususnya dalam bidang pembedahan serta ilmu angkasa. Ini kalau kita renung sejarah pembedahan dan aeroangkasa
yang diterokai oleh orang-orang barat berlaku pada abad ke-20. Ini kalau tidak silap ayahanda. Kalau silap tolong betulkan. Tetapi bagi kita umat Islam, ilmu ini sudah ada ketika berlakunya Isra' dan Mi'raj. Sebab ketika itu Rasulullah SAW telah pun dibedah sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj. Jika kita umat Islam benar-benar memahami, menghayati Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan kita benar-benar hayati peristiwa agung Isra' Mi'raj yang Allah lakukan kepada manusia yang mulia, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat ilmu. Kita dapat fahami bahawa sudah lama pun ilmu pembedahan ini berlaku kepada umat Islam. Saudara-saudara, mari kita renungi. Orang Jerman cetak Al-Quran tahun 1694. Tapi orang Islam cetak Quran tahun 1784. Cuba perhatikan perbezaan jarak berapa lama, berapa jauh. Siapa yang menguasai ilmu Al-Quran terlebih dahulu? Saudara-saudari, mari kita renung lagi. Kita pernah dinasihati oleh para doktor untuk menjaga jantung. Jaga makan minum. Jangan makan sebarang, jangan minum sebarang. Jaga senaman. Disuruh kita bersenam, menjaga kesihatan. Supaya oksigen senang masuk ke jantung. Supaya berlaku pembersihan jantung. Dari sudut ilmiahnya, pembersihan jantung amat penting. Kerana jantung merupakan alat, jantung merupakan organ bagi manusia. Bila jantung dia sihat, bersih, dia alat yang penting bagi manusia supaya manusia mampu menempuhi perjalanan jarak jauh. Manusia mampu menempuhi perjalanan jarak jauh seperti Isra' dan Mi'raj. Contoh, orang nak pergi haji, jantungnya mesti baik. Kalau jantungnya ada masalah, kemungkinan besar tak lulus periksa kesihatan. Kalau jantungnya tak baik, perjalanan daripada Malaysia nak sampai ke Madinah tak kurang daripada 8 jam. Kemungkinan sampai ke Madinah masuk hospital. Duduk di Madinah lebih kurang beberapa hari, 5 hari ataupun 8 hari, bertolak ke Mekah. Kemungkinan juga di Mekah ke hospital. Dan kemungkinan juga sampai waktu wukuf masih berada di hospital. Ini ilmu yang kita nampak. Kenapa dari segi ilmiahnya jantung tu perlu sihat, bersih daripada penyakit-penyakit yang boleh mengganggu gugat perjalanan jarak jauh. Saudara-saudara, kerana organ jantung dari segi ilmiahnya, jantung
memacu peredaran darah tanpa henti. Dari mula kehidupan kita hinggalah kepada akhir hayat kita. Tugas jantung. Dari segi ilmiahnya. Kita pernah juga dengar ada orang perlu diberi bantuan mesin untuk pernafasan. Kalau sekiranya alat bantuan itu dicabut, mungkin jantung mereka akan berhenti. Dan berakhirlah kehidupan mereka di dunia ini. Kita mohon pencerahan daripada pihak doktor yang mendengar ataupun yang melihat siaran ini. Tolong buat pencerahan. Hebatnya peristiwa Isra' Mi'raj ini, saudara-saudara. Saudara-saudara seagama Islam. Itulah surah pilihan pertama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala semasa Nabi kita Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi, ialah Al-Alaq, yang kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iqra', bacalah olehmu. Maknanya didahulukan ilmu pengetahuan. Al-ilmu imamul amal. Ilmu menjadi panduan, menjadi ketua kepada segala amalan. Bila kita renungi, kita insafi, kita dalami peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saudara-saudara, Quran ada 30 juz. Ada 114 surah. Allah boleh pilih mana-mana surah dia nak diturunkan. Yasin dulu boleh, Al-Kahfi dulu boleh, Al-Mulk boleh, tetapi Allah sendiri memilih surah Al-Alaq. Iqra' berhubung dengan ilmu pengetahuan, menunjukkan pentingnya ilmu itu yang perlu kita gali, yang perlu kita cari. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, Allah mengajar ilmu kepada manusia apa yang manusia tidak tahu. Bila kita baca Iqra' sampailah kepada kalimah atau sampai kepada ayat Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah mengajar, Allah lah memberitahu ilmu apa yang manusia tidak tahu. Maka tugas kita terokailah ilmu ini, galilah ilmu ini, carilah ilmu, dalamanlah ilmu ini, termasuklah ilmu astronomi, ilmu angkasa. Luas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara seagama Islam, mari kita renungi. Mari kita renungi. Kita baca sejarah. Sebab sejarah merupakan guru kepada kita. Mari kita renungi. Pada masa atau pada abad orang Islam maju dalam bidang teknologi dan maju dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan yang amat pesat di kalangan perubatan Islam ketika itu. Buku-buku ilmu perubatan Islam ditulis di dalam bahasa Arab. Ditulis dalam bahasa Arab yang benar-benar ilmiah.
yang benar-benar tulen, yang benar-benar asli, bukan saduran. Tetapi ilmu-ilmu yang ditulis oleh sarjana Islam ini diangkut oleh orang-orang Arafah sebagai sukatan pelajaran di negara mereka. Khususnya kemunculan ahli-ahli perubatan Islam yang masyhur seperti Ibnu Sina, Ibnu An-Nafis yang menulis ilmu pembedahan. Kita semua tahu. Saudara-saudara, tinggi sungguh ilmu di dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Jika kita tadabbur Al-Quran, jika kita kaji, kita fahami, kita hayati, ya Allah, luas sungguh ilmu pengetahuanmu, kekuasaanmu, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allah mengingatkan kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku beri ilmu kepada seseorang melainkan sedikit saja. Kita sedar, kita insafi. Ya Allah, kami bermohon, selamatkanlah kami daripada sifat ujub, takabur, dengan ilmu yang ada sedikit yang ada pada kami. Mari kita renung lagi, saudara-saudara. Sejarah. Nabi Allah Khidir pernah berkata kepada Nabi Musa, yang bermaksud, ada seekor burung, dia minum air dalam tasik, kemudian dia terbang, dia hinggap pada kapal ataupun perahu yang dinaiki oleh Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa. Maka berkatalah Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, air yang di dalam tembuluk burung ini kecil, burung kelicak besar ibu kaki saja. Air yang ada dalam tembuluk burung itu, itulah ilmu kita. Berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala yang luas seperti lautan yang berada di hadapan kita, ataupun seperti tasik yang luas yang berada di hadapan kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Dalam sungguh, tinggi sungguh ilmu yang ada dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang perlu kepada kajian dan perlu kepada penelitian. Ingat kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata yang bermaksud, apabila aku belajar sesuatu ilmu, ilmu tu aku dapat, maka aku makin bertambah mengetahui kejahilanku. Renungilah kata-kata ini, wahai saudara-saudari. Ingat lagi, sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, doktor daripada langit yang diketuai oleh malaikat Jibril turun membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu. Dijahit semua. Setelah dibedah, dibersih menggunakan air Zam-Zam, dijahit semula tanpa ada kesan jahitan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hebat dan tinggi sungguh pengetahuanmu, Ya Allah, yang tak ada pada manusia. Sekaligus ini Allah mengajar manusia supaya manusia mencipta alat. Hari ini manusia berjaya mencipta alat
Ya, macam mana sinar laser yang canggih di zaman perkembangan teknologi ini, zaman moden ini dapat dicipta. Belajar daripada doktor yang turun daripada langit. Jadi, Engkaulah ya Allah yang bijak mencipta otak manusia. Sampai di sini dulu saudara-saudara. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kerana banyak lagi yang perlu kita timba daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Sekian, terima kasih.